Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Mohon doakan semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera lah. Okey, insyaAllah pada petang ni kita akan sambung pelajaran kita Sirah bagi Sirah Kafar tahun 4, iaitu pelajaran yang kedua, Perang Badar. Okey, yang pertama sekali untuk makluman secara umum, Perang Badar merupakan perang yang pertama dalam Islam. Okey. Okey, kita tengok kita tengok slide yang Muallim ada buat ni. Okey, yang pertama sekali, Perang Badar ni berlaku antara orang Islam dan kafir Quraisy. Maksudnya waktu tu peristiwa ni berlaku setelah Nabi berhijrah dan Nabi duduk di Madinah. Dan yang dimaksudkan dengan kafir Quraisy ni, kafir Quraisy di Mekah lah. Okey. Peristiwa ini berlaku pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Maksudnya bukanlah lepas daripada Nabi pindah ke Madinah tu terus berperang, tak. Okey, tahun kedua, dan berlaku pada 17 Ramadan. Okey, kita tengok punca peperangan. Alright, yang pertama sekali, Nabi ni dia dapat maklumat tentang ketibaan khafilah perniagaan Quraisy dari Syam. Maksudnya kan dulu orang Arab ni kan, dia berniaga, bawa barang atas unta, bawa barang dagangan dia, dan dia melalui Madinah. So Nabi dapat tahu. Apabila Nabi dapat tahu, Nabi ni sekat, Nabi nak sekat rombongan kafilah ni yang bawa barang dagangan tadi. Dan rombongan ni sebenarnya diketuai oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan. Okey. Sebab apa? Sebab dulu orang kafir Quraisy ni dia telah tidak membenarkan dan mengambil harta orang Muhajirin. Maksudnya orang daripada Mekah dulu kan, dia berhijrah meninggalkan semua sekali rumah, harta kan, disekat oleh orang Quraisy. Maka wajarlah apa yang telah diambil oleh Rasulullah ini sebagai ganti rugi lah atas sekatan yang telah dibuat oleh kafir Quraisy. Maksudnya sekarang ni Rasulullah nak ambil balik sebagai ganti. Alright. So kita tengok dalam peperangan ni, tentera Islam yang terlibat seramai 313 orang. 313 orang. Sebab kita pun tahu waktu ni Islam semakin berkembang. Sebab tu kalau kita tengok perang-perang lain pun ada yang 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 pun ada kan. Tapi ni awal-awal perang ni taklah berapa ramai sangat. Seramai 313 orang sahaja. Okey. Apa yang diplan, apa yang dirancang oleh Rasulullah ni telah diketahui oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ni dia tahu apa yang Rasulullah nak buat ni. Maka Abu Sufyan ni pun dia hello kawan dia lah. Dia minta bantuan kawan dia daripada Mekah lah, kafir Quraisy Mekah, untuk tolong mereka. Maka orang daripada Mekah ni telah menyediakan 950 orang, tambah 100 orang tentera berkuda. Okey, dia orang berjaya mengumpulkan untuk apa? Untuk pergi berperang di Madinah lah. Okey. Alright. Yang diketuai oleh orang yang paling benci sekali dekat Rasulullah. Siapa yang orang paling benci dekat Rasulullah? Tak lain tak bukan adalah Abu Jahal. Okey, Abu Jahal menjadi ketua perang. Sebab tu penting nama-nama ketua ni penting, sebab itulah salah satu soalan yang ditanya lah. Siapakah ketua perang kaum muslimin? Tapi kalau kaum muslimin ni tak ada masalah sangat, sebab kebiasaannya kalau Rasulullah yang join perang, memang Rasulullah lah yang akan jadi ketua. Tapi kalau tentera kafir ni kita kena ingat lah, macam contoh perang Badar, dia adalah Abu Jahal. Alright. So kita sambung, kita teruskan. Okey. Orang Islam sebenarnya dia pun tak tahu yang Abu Sufyan ni telah minta pertolongan daripada orang Quraisy Mekah. So dia orang tak expect lah, dia orang tak tahu. Alright. Abu Sufyan, dalam masa yang sama, Abu Sufyan ni
dia berjaya melarikan diri mengikut jalan pantai. Dia berjaya larikan diri dengan barang dagangan kafilah dia tadi kan, unta-unta, barang apa semua tu, dia berjaya lari. Berjaya bersembunyi, lari ikut jalan pantai. Maka baginda pun bermesyuarat sebab dapat tahu dah kan, oh punya orang daripada Mekah ni datang ni nak serang kita ni. Apa plan, next plan ni, apa yang kita nak buat ni. So baginda bermesyuarat apa yang perlu dilakukan. Bila dah mesyuarat kan, pumpang, maka kata sepakat untuk berhadapan. Tak apa, kita berhadapan, kita berperang. Itulah kata sepakat yang telah dicapai lah. Maka Rasulullah SAW hantar pengintip untuk tengok dekat mana dah tentera kafir Quraisy ni, berapa bilangan dan sebagainya lah. Abu Sufyan dalam masa yang sama, dia bagi tahu kawan-kawan dia yang nak on the way, nak datang tu kan, supaya apa? Supaya cancel lah. Bahasa mudah dia cancel lah, tak jadilah. Sebab apa? Sebab aku dah berjaya selamatkan diri. Barang-barang dagangan orang kafir Quraisy pun selamat. Sebab kami ikut jalan pantai, tak ada masalah. Tapi Abu Jahal ego. Abu Jahal tak setuju. Aku nak teruskan juga peperangan. Alright. So, kita sambung. Seterusnya, sahabat-sahabat ni jadi gerun. Sebab apa? Sebab ramai. Mereka ni ramai. Kan? Nabi punya tentera muslimin 313. Okay? Tentera kafir ni dekat 1000 lebih. Maksudnya hampir 3 ke 4 kali ganda ramainya. Maka Nabi orang yang bijak. Sebab tu Nabi ni ketua parlimen perang kan, dia rasul kita. Dia tenangkan sahabat-sahabat. Dia meyakinkan sahabat-sahabat bahawa walaupun jumlah kita sikit, kita bersama dengan Allah. Allah akan hantar bantuan. Malaikat akan tolong kita. Maka mereka pun berperang. Akhirnya pendek cerita, tentera Islam pun menang. Walaupun dengan jumlah yang sikit tadi, akhirnya tentera Islam menang. Alhamdulillah. Okey. Seramai 70 orang tentera kafir terbunuh. 70 orang tentera kafir terbunuh. Dan 70 orang ditawan. Okey, itu tentera kafir lah. Bagi tentera Islam, seramai 14 orang tentera Islam telah syahid. Alright, seterusnya. Okey, bila dah menang tu, ada tawanan perang. Orang yang menjadi tawanan, dia tak kena bunuh lah. Kalau bunuh, dia jadi matilah kan. So, ada beberapa sahabat yang memberikan pendapat. Sayyidina Abu Bakar kata, apa kata kalau kita tebus mereka ni dengan harta benda mereka. Maksudnya kita tak bunuh mereka, kita lepaskan mereka dan kita bagi minta lah wang tebusan. Yang kedua, Sayyidina Umar. Umar ni macam kita tahulah, dia orang yang tegas, orang yang garang. Umar kata tak ada, bunuh terus je. Maka Rasulullah pun buat keputusan kan, daripada hasil perbincangan mesyuarat tadi. Dan Rasulullah ambil pendapat Sayyidina Abu Bakar lah. Seperti mana yang kita tahu, Abu Bakar ni dia ada sifat lemah lembut, tolak ansur dan sebagainya. Okay? Maka tawanan dibebaskan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan mereka kembali semula lah ke kota Mekah. So itulah sedikit kisah mengenai Perang Badar. Perang yang pertama dalam Islam. Walaupun tentera Islam sikit, 313. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kesungguhan, semangat jihad kaum muhajirin, orang Islam, berjaya menang dalam Perang Badar. So, Mu'allim harap video ni dapat membantu kita semua dalam memahami sirah kafar untuk tajuk Perang Badar. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.